Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berbahagia Datuk Seri Zul Azhar bin Yusof, Timbalan Pengurusi Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia. Yang berbahagia Datuk Zuhari bin Syed, Setiausaha Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia. Yang berbahagia Datuk Tuan-Tuan, Tan Sri, Setiausaha Bahagian Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malaysia, ahli-ahli Suruhanjaya, pihak pengurusan SPA, serta saudara-saudari warga SPA yang dikasihi sekalian. Saya mendoakan agar semua warga SPA sentiasa sihat walafiat dan dalam perlindungannya, insya-Allah. Marilah kita bersama-sama memanjatkan setinggi-tinggi rasa kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya jua kita dapat bersama-sama menjayakan sambutan Hari Kebangsaan 2021 dan sambutan ulang tahun Suruhanjaya Perkhidmatan Awam ke-64 pada hari ini. Saudara-saudari sekalian, sesungguhnya kemerdekaan membawa satu makna yang sangat besar artinya kepada SPA. Ini kerana penubuhan SPA termeterai pada 31 Ogos 1957 bersamaan dengan tarikh kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu sebagaimana termaktub dalam perkara 144/1 Perlembagaan Persekutuan. Sejak sebelum merdeka sehingga kini, perkhidmatan awam telah banyak menempuhi beberapa era kemajuan selari dengan perubahan negara. Sejarah awal di peringkat rowing, iaitu permulaan menyaksikan pentadbiran awam Tanah Melayu dikuasai oleh pentadbir British, manakala pentadbiran oleh anak watan hanya bermula apabila Malayan Civil Service atau MCS ditubuhkan pada tahun 1941. Mulai saat itu, perkhidmatan awam mula dicorakkan oleh anak bangsa kita sendiri. Penjawat awam telah mula menjadi ejen perubahan dalam arti kata ability to steer atau steering masyarakat melalui pelbagai peranan seperti pelaksanaan peraturan dan undang-undang, memformalisasikan dasar-dasar pembangunan, menguruskan dan melaksanakan pembangunan sosioekonomi serta pembangunan perindustrian. Sebagai warga penjawat awam yang telah diberi peluang untuk melunaskan khidmat bakti, iaitu to serve, serving kepada rakyat, wajarlah kita mensyukuri nikmat yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini serta terus berusaha mencurahkan komitmen dan dedikasi dalam pembangunan bangsa dan negara ini. Walau bagaimanapun, tidak seperti sambutan pada tahun-tahun sebelumnya, bermula pada tahun 2020, kita telah diuji dengan penularan pandemik COVID-19 yang bukan sahaja melanda negara kita, bahkan di seluruh dunia. Pada masa yang sama, negara turut berdepan dengan krisis politik serta cabaran pemulihan ekonomi terkesan daripada pelaksanaan beberapa siri Perintah Kawalan Pergerakan. Pertumbuhan ekonomi akan dijadikan ukuran bagi menilai situasi ekonomi negara. Menurut Gubernur Bank Negara, prestasi ekonomi disokong oleh permintaan dalam negeri yang bertambah baik dan prestasi yang terus mantap. Kesannya, perkembangan KDNK mencatatkan sebanyak 16.1%. Sebagai contoh, suku tahun pertama 2021 ialah pada kadar minus 0.5% berbanding minus 3.4% pada suku keempat tahun 2020. Manakala sektor pembuatan meningkat pada kadar 6.6% pada suku tahun pertama 2021 berbanding 3% pada suku keempat tahun 2020. Bagi sektor pertanian, ianya mencatatkan pada kadar 0.4% pada suku tahun pertama tahun 2021 berbanding minus 0.1% pada suku keempat tahun 2020. Pertumbuhan KDNK tahun 2021 memperlihatkan peningkatan. Sebagai contoh, Januari ianya meningkat pada kadar 3.5%, bulan Februari meningkat 3.6% dan Mac meningkat 6%. Peningkatan ini adalah sebabkan kerajaan telah berjaya melaksanakan bantuan perlindungan ekonomi rakyat Malaysia, iaitu permai sebanyak 15 bilion dan program strategik memperkasakan rakyat dan ekonomi
iaitu memperkasa sebanyak 20 bilion. Sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia pada tahun ini masih mengekalkan tema Malaysia Prihatin. Ini adalah seiring dengan iltizam aspirasi berterusan kerajaan dalam menyemai rasa cinta semua rakyat kepada negara, selain menyemarakkan semangat kebersamaan dalam kalangan rakyat ketika kita masih memerangi pandemik COVID-19 semenjak lebih setahun yang lalu. Manakala Prihatin menunjukkan inisiatif kerajaan yang merangkumi aspek ekonomi, kebajikan dan kelangsungan hidup rakyat Malaysia. Semangat Malaysia Prihatin sebenarnya telah lama tersemat di jiwa seluruh rakyat dan telah dizahirkan melalui rasa sayang, cinta dan kasih pada tanah air. Hasilnya, keharmonian dan keamanan dalam negara kekal sehingga kini. Kita mampu untuk hidup dengan penuh toleransi tanpa mengira kaum, agama dan fahaman politik. Menerusi semangat ini, SPA selaku pihak berkuasa melantik Perkhidmatan Awam Persekutuan saban hari menyantuni pelanggan-pelanggan kita, terutamanya calon-calon yang mencari peluang pekerjaan. Dalam Perkhidmatan Awam, SPA atas prinsip selesa dan status quo bukan satu option telah melaksanakan pelbagai inisiatif. Di antaranya membangunkan semula SPA 9 bagi menggantikan SPA 8I yang lebih komprehensif. Kedua, melaksanakan temuduga secara maya, pusat temuduga SPA. Yang ketiga, melaksanakan kaedah temuduga secara online, in situ atau TSOI. Yang keempat, melaksanakan garis panduan pelaksanaan temuduga dan ujian fizikal. Bagi lebih gah lagi, SPA turut membangunkan sistem MyCheck, pembangunan sistem MySTP bagi tawaran pelantikan, mengemaskinikan sistem e-pengisian versi 2.0 bagi urusan pengambilan, membangunkan sistem MyResume versi 2.0, mengemaskinikan sistem MyAssessment, meningkatkan pembangunan sistem MyStart iaitu penjanaan laporan dan membangunkan sistem e-pantau bagi urusan pelantikan pegawai yang berkhidmat dengan ahli politik. Sebagai salah satu usaha untuk menyokong petugas barisan hadapan, frontliners dalam mendepani pandemik ini, saya telah meminta pihak Rustia meningkatkan kecekapan urusan pengambilan petugas kesihatan, di mana semua urusan melibat kumpulan ini akan diselesaikan pada hari yang sama melalui sistem e-circulation. Saya menyeru supaya warga SPA terus kreatif dan memberikan perkhidmatan yang cemerlang kepada rakyat dengan mengaplikasikan teknologi digital, menggunakan data raya, menggunakan cloud computing, Internet of Things dan Artificial Intelligence seiring dengan keperluan revolusi industri 4.0. Saudara-saudari yang saya hormati sekalian, bagi menyemarakkan semangat patriotisme dan cintakan negara, pelbagai program telah dirangka dan dilaksanakan kepada warga SPA mulai pada 10 Ogos hingga 15 September 2021. Di antara program-program tersebut ialah seperti berikut: Jalur Gemilang SPA, Semarak Patriotic at SPA, Permata Merdeka at SPA, Trivia 64 at SPA, Bicara Merdeka, Majlis Bacaan Yasin Perdana, Jiwa Merdeka dan Putusan Hari Malaysia oleh Yang Berbahagia Datuk Setiausaha SPA. Sehubungan itu, saya menyeru dan menggalakkan supaya warga SPA terus aktif dalam apa jua aktiviti yang disediakan. Kesemua aktiviti ini diadakan untuk menggelorakan semangat patriotisme agar sentiasa mekar dalam hati kita. Marilah kita bersama-sama menyahut seruan kerajaan dengan mengibarkan jalur gemilang dengan penuh tertib, rasa bangga dan hormat. Jalur gemilang adalah lambang negara yang mampu membangkitkan semangat patriotisme dalam hati setiap rakyat yang mencetuskan solidariti dalam mendapati apa jua cabaran yang mendatang. Saya berharap kita dapat bersama-sama menterjemahkan bentuk solidariti itu dengan mengibar megah jalur gemilang yang sebagai tanda kita sentiasa bersatu padu dalam menangani pandemik COVID-19 ini. Saya juga ingin mengambil peluang ini untuk mengingatkan warga SPA sekalian
bahawa kita adalah tunjang bersistem pentadbiran yang kukuh, penuh prinsip dan berintegriti walau sesiapa pun yang memegang tampuk kepimpinan kerajaan. Tugas anda sekalian sebagai pejabat awam adalah untuk menyokong dan melaksanakan dasar-dasar negara dan memberikan kesetiaan kepada pemimpin agar dapat menjamin keselestarian perkhidmatan awam. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih pada tuan-tuan dan puan-puan yang sudi hadir secara maya pada pagi ini bagi mendengar amanat saya. Akhir kata dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini melancarkan program Majlis Sambutan Hari Kebangsaan 2021 dan sambutan ulang tahun SPA ke-64. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.